Selamat sejahtera, kami kumpulan 3 daripada Mata Pelajaran USC 2022 Penghayatan Etika dan Peradaban. Okey, topik kami adalah topik nombor 3, Etika dan Peradaban dalam Masyarakat Kepelbagaian. Sekarang kita akan kami terkandung 6 ahli kumpulan. Nama saya Duka Sheni, anak perempuan Tina Naren, termasuk Melvin binti Nora, Saif Tizu, Geraldine Director Jonik, Sun Jin Chi dengan Prabah anak lelaki Ramas. Nama saya Sun Jin Chi dan nombor metrik saya adalah PB23169. Saya akan membentangkan objektif dan hasil pembelajaran bagi topik tersebut. Objektif bagi topik tersebut adalah memahami berbagai etika dan peradaban dalam pengembangan masyarakat kepelbagaian di alam Melayu amnya dan Malaysia khususnya. Bagi hasil pembelajaran adalah 2, iaitu menjelaskan proses pembentukan etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian dan juga menganalisis impak etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian. Seterusnya adalah pengenalan. Dalam topik ini, etika dan peradaban adalah 2 konsep umum sejagat yang dipilih untuk difahami dalam kursus ini. Konsep ini penting untuk memahami dan menghayati dinamika sesebuah masyarakat. Fokus utama topik ini adalah perbincangan tentang pergerakan idea dan amalan etika dan peradaban dari seluruh amla Melayu dan dunia sejarah amnya telah membentukkan peradaban majmuk di negara ini. Dalam memahami pergerakan idea dan amalan etika dan peradaban di Malaysia pada hari ini, kita perlu memahami peradaban pengarah dan perubahan yang berlaku dalam persekitaran amla Melayu dan Nusantara dan dunia sejarah keseluruhannya. Secara amnya, kedudukan tanah Melayu yang strategis telah menjadi asas kepada kemasukan pelbagai peradaban di alam Melayu ini yang berlaku sejak berkurun lamanya. Terdapat 4 aliran pergerakan idea dan amalan etika dan peradaban di alam Melayu ini, iaitu peradaban Melayu, peradaban Asia, peradaban Barat dan peradaban globalisasi. Untuk maksud etika dan peradaban, maksud etika adalah kepercayaan ataupun tanggapan terhadap sesuatu perkara sama ada ianya benar, salah, baik atau buruk, berkaitan prinsip akhlak atau moral yang menjadi pegangan seseorang individu atau sesuatu kumpulan. Dan juga maksud kepada peradaban adalah sistem dan tahap perkembangan sosial sesuatu bangsa, kemajuan sosial dan kebudayaan sesuatu bangsa. Okey, salam sejahtera. Nama saya Prabah Anand Kiramas, nombor metrik PB23156. Okey, hari ini saya ingin membentangkan komponen etika dan peradaban masyarakat dan pelbagaian. Isi yang pertama ialah persekitaran geofizikal, yang kedua masyarakat dan demografik, yang ketiga pula ekonomi dan pasaran, yang terakhir pula falsafah dan pemikiran. Baiklah, yang pertama ialah persekitaran geofizikal. Geofizikal Tanah Melayu sebuah semenanjung yang dikelilingi daratan dan Selat Melaka sebagai laluan tempat pertemuan dan pergaulan dua adab besar di dunia, iaitu China dan India melalui kegiatan perdagangan. Lazimnya, suatu etnik yang mempunyai pertalian sejarah, tradisi dan budaya dengan persekitaran kawasan geografi tertentu. Sumber dan produk pertanian dari alam Melayu menjadi asas perdagangan dengan peradaban lain. Peradaban Malaysia adalah penyulam peradaban majmuk dunia melalui difusi budaya. Okey, seterusnya kita masuk pada masyarakat dan demografi. Masyarakat bermaksud sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem interaksi sosial di mana sebahagian besar interaksi yang berlaku antara lingkungan sistem sosial itu adalah lahir daripada individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Ciri-ciri masyarakat: berkelompok, berbudaya, mengalami perubahan berinteraksi, mempunyai kepimpinan dan mempunyai peraturan
aturan sosialnya. Contohnya macam susun lapis kelas, status dan kasta. Masyarakat juga menjalin hubungan yang lebih rapat apabila mereka bekerjasama bergotong royong, meraihkan rumah terbuka, menghadiri majlis perkahwinan dan sebagainya. Etika peradaban masyarakat Kelantan nombor 3 adalah ekonomi dan pasaran. Okay, terdapat 4 ekonomi dan pasaran kita iaitu pra-kolonial, era kolonial, pasca kolonial dengan dasar ekonomi baru. Okey, apa tu pra-kolonial? Itu adalah sebelum era penjajahan. Okey, dalam ni masyarakat Melayu menjajalankan ekonomi secara diri untuk menampung keperluan diri sendiri dan keluarganya. Okey, dalam zaman Kesultanan Melayu Melaka, kegiatan perdagangan jalan secara skala besar dan langsung. Okay, dalam masyarakat Melayu masih menumpukan kepada kegiatan sehari hidup diorang dengan menjalankan pertanian dan memungut hasil-hasil perhutanan yang berdekatan. Okey, kita kena tengok dulu macam mana kerajaan British menguasai ekonomi tanah Melayu dan masyarakatnya. Okay, pertama, British dilihat terus menguasai kegiatan ekonomi yang mengiringi negeri di tanah Melayu dengan pembukaan lumbung biji timah dan ladang-ladang getah serta kemasukan tenaga buruh daripada India dan China secara besaran. Okay, dalam dasar ini menyebabkan masyarakat Melayu kekal sebagai petani dan nelayan. Okay, dengan cara ini, British berjaya memisahkan rakyat tanah Melayu daripada segi pekerjaan secara tidak langsung telah memberikan kesan kepada pengenalan kaum mengikut pekerjaan dan tempat tinggal. Okey, walau bagaimanapun, secara tidak langsungnya, ia telah membawa perubahan kepada masyarakat tanah Melayu di mana mereka berkongsi satu peradaban membentuk masyarakat yang majmuk. Okey, sekarang kita akan masuk dalam era pasca kolonial, iaitu apa jadi kepada masyarakat tanah Melayu selepas kemerdekaan pada tahun 1957. Okay, dalam ni, kerajaan telah menjalankan strategi penyusahan semula masyarakat untuk menyelesaikan kedudukan yang tidak seimbang dari penguasaan ekonomi dalam kalangan kaum dan menggalakkan kemajuan ekonomi semua golongan masyarakat agar jurang perbezaan antara mereka dapat dihapuskan. Kita akan masuk dekat era dasar ekonomi baru, iaitu adalah dari banci ke penduduk tahun 70-an. Okey, dalam ni selepas kita mencapai kemerdekaan, rancangan Melayan 5 tahun telah diperkenalkan. Rancangan Melaya pertama, 2 dan rancangan Malaysia pertama dirancang untuk mengiktibaratkan semangat dari segi pertumbuhan dan pembaruan ekonomi baru. Selain itu, rancangan ini telah menunjukkan kelemahan dari segi strategi di mana corak atau sistem semasa penjajahan masih diteruskan. Okey, dalam sebagai rasional kita boleh tengok dari banci penduduk tahun 70-an didapati 49.3% daripada semua keluarga di Semenanjung Malaysia menerima pendapatan di garisan bawah miskin. Dan daripada jumlahnya, semua keluarga miskin adalah 86% berada di kawasan luar bandar dan 14 di kawasan bandar. Okay, kadar kemiskinan mengikut kaum pula adalah seperti di berikut adalah dalam jadual kita boleh tengok sekarang. Okay, untuk kaum Melayu, dia punya kadar kemiskinan adalah 64.8% iaitu adalah RM172 sebagai diorang pendapatan punca keluarga sebulan. Okey, sekarang selain itu kita boleh tengok untuk kaum Cina pula iaitu adalah 26% kadar kemiskinan dan diorang akan menerima sebanyak 394 sebagai pendapatan bulanan dan kaum India
dia punya keadaan miskin adalah 39.2 iaitu RM304 sebagai pendapatan bulan mereka. Untuk kaum-kaum lain, diorang letak sebagai 44.8%, dan iaitu adalah dalam RM813. Masa tu sebulan sebagai pendapatan mereka. Seterusnya kita kena lihat daripada sudut pembahagian pekerjaan dalam tahun 1970-an. Pembacaan ini mengikut kaum. Jom kita tengok macam mana diorang pembahagian pekerjaan. Dalam sektor perniagaan ini, kaum Melayu yang mencatatkan yang paling tinggi iaitu 67.6%, dan untuk kaum Cina adalah 19.9%, untuk kaum India adalah 11.5%, dan lain-lain adalah dalam 1%. Untuk sektor perlombongan, kita boleh tengok yang catat lebih tinggi adalah kaum Cina iaitu 58.7%, dengan Melayu mencatatkan 32.1%, dengan India mencatatkan 8.5%, dan kaum lain adalah bawah 1% iaitu 0.7%. Sekarang kita boleh tengok dalam sektor penyiaran, perdagangan, pentadbiran awam, pembelajaran, pertahanan dan kemudahan awam. Dalam ni kita boleh tengok juga kaum Cina yang mencatat peratus yang tinggi iaitu 45.5%, yang kedua adalah 42.6%, dan yang sikit adalah dalam 10.7% adalah kaum India, dan lain-lain adalah dalam 1.2%. So ini menunjukkan setiap sektor telah dibahagikan mengikut kelebihan mengikut Melayu, Cina, India dan lain-lain. So ini adalah kesan daripada penjajahan British, tapi dalam ni ekonomi baru tu diorang cuba diorang cuba seimbangkan peratus ni. Boleh nampak dalam perniagaan Melayu dengan Cina dah hampir dah seimbang. So dekat sini diorang ada kelemahan sedikit, tapi kerajaan kita telah buat beberapa pembaruan dalam ekonomi dasar baru ni. Tahu kenapa peratus ni ekonomi dasar baru diubah? Adalah peristiwa yang sangat hitam dalam sejarah kita iaitu 13 Mei 1969. Iaitu adalah peristiwa merupakan satu perusahaan perkauman yang telah memaksa satu dasar yang bersepadu diwujudkan. Dasar ini dikenali sebagai dasar ekonomi baru. Melalui ini, kerajaan dalam tahun 97 melalui rancangan Malaysia kedua iaitu daripada tahun 1971 hingga 1975 untuk membentukkan tidak keseimbangan dalam sosioekonomi yang diwujud Malaysia antara kaum-kaum di antara wilayah-wilayah dan di antara kawasan wilayah yang sama. Kita kena tengok apa objektif untuk dasar ekonomi baru ni. Adalah kedudukan ketidakseimbang dalam ekonomi itu, dengan kerajaan telah mengusulkan supaya satu pendekatan baru dalam rancangan pembangunan negara iaitu melibatkan program 20 tahun sebagai diorang dinamakan dasar ekonomi baru ini. Matlamat utama dasar ini adalah untuk diperkenalkan ia bagi mewujudkan perpaduan negara dengan mengurangkan perbezaan antara kaum dari segi ekonomi, sosial, kebudayaan, pendapatan dan sebagainya. Dengan matlamat ini, dasar ekonomi baru ni wujudkan strategi pelaksanaan. Dalam ni diorang utamakan dua strategi iaitu pembasmian kemiskinan tanpa mengira kaum dan penyusulan semula masyarakat tanpa mengikut fungsi ekonomi.
Sekarang kita akan pergi dekat komponen yang terakhir, iaitu adalah falsafah dan pemikiran. Untuk falsafah dan pemikiran ini, kita terbagi kepada 3. Iaitu adalah falsafah dan pemikiran tradisional, pendapatan Ibn Khaldun terhadap ilmu, dan falsafah dan pemikiran moden. Kita boleh tengok pertama iaitu falsafah dan pemikiran tradisional. Perspektif ini matlamatkan telah pun ditentukan dan ditetapkan, maka manusia hanya diberi ruang untuk memilih cara bagaimana untuk mencapai matlamat tersebut. Itu adalah falsafah dan pemikiran yang tradisional. Sekarang kita pergi apa pendapat Ibn Khaldun terhadap ilmu dia cakap. Beliau punya pendapat adalah ilmu perlu diintegrasi dengan ilmu agama dan ilmu alat. So maksudnya dia ada macam kolaborasi antara ilmu agama dan ilmu alat. Menuntut ilmu agama adalah logik, falsafah dengan matematik dengan bahasa Arab. Maksudnya dia orang kaitkan dengan satu ilmu ni untuk semua masyarakat difaham dengan lebih erat kan. Sekarang kita boleh tengok dalam untuk falsafah dan pemikiran secara moden. Itu adalah sekarang kita tengah fikir secara moden. Kita tengok apa dia kata. Iaitu adalah perspektif ini berpandangan manusia berhak untuk menentukan matlamat hidupnya dan berhak untuk memilih cara bagaimana mereka mencapai matlamat tersebut lah. Itu adalah sekarang pemikiran moden kita. Maksudnya kita set satu matlamat, tapi kita akan tengok dia punya hak manusia lebih tinggi daripada pemikiran tradisional ni. Sebab dia orang kata untuk tradisional kita memberi ruang untuk memilih caranya, tapi dekat untuk pemoden dia hak memilih pun ada, tapi dia. Sekarang kita tengok tokoh-tokoh yang diakui oleh sarjana barat, iaitu Andrew Toynbee. Iaitu dia kata falsafah sejarah yang diasaskan oleh Ibn Khaldun ni merupakan sumbangan yang terbesar yang pernah dilakukan dalam kalangan manusia kita yang di atas muka bumi ini. Maksudnya tokoh anak ni dia setuju 100% apa yang Ibn Khaldun ni beritahu pasal falsafah. Melalui ni kita tengok macam mana pandangan R. Flynn. Dia katakan adalah Ibn Khaldun ni adalah ahli falsafah Islam yang tidak taranya. Maksudnya dia tak ada macam apa yang Ibn Khaldun ni beritahu ini adalah dia kata benar, dengan dia setuju apa pendapat beliau ni. Untuk G. Stratton pun dia kata merupakan ahli sejarah ni adalah agung. Maksudnya Ibn Khaldun ni merupakan ahli sejarah dan falsafah agung yang bukan saja pada kurun-kurun pertengahan, tapi malah sepanjang zaman ni. So maksudnya tiga-tiga falsafah barat dia orang setuju kehala apa falsafah Ibn Khaldun ni merupakan adalah ilmu perlu diintegrasi dengan ilmu agama dan ilmu alat. So ini adalah kita punya kata adalah satu pencapaian tinggi untuk dalam pemikiran falsafah. Nama saya Jireldi Dikta Joanik, nombor metrik PB 23210. Hari ini saya akan bentang pasal Selat Melaka sebagai gelanggang kepelbagaian. Kesultanan Melayu Melaka digelar sebagai the Venice of the East kerana menjadi tempat pertemuan pedagang di seluruh dunia seperti dari Arab, Parsi, Cina, India dan sebagainya. Seterusnya, proses interaksi ini bermula di Selat Melaka melalui pembudayaan yang menyatukan masyarakat berbilang kaum dan etnik. Contohnya dari segi aktiviti perdagangan dan perkawinan. Sementara sumbangan Kesultanan Melayu Melaka adalah yang pertama dari segi pemerintahan, perlembagaan berdasarkan ajaran Islam, hukum kanon Melaka dan undang-undang Laut Melaka. Dan terakhir, pemerintahan secara diplomasi dan terbuka.
Semuanya yang kedua adalah kepelbagaian budaya. Penyebaran agama dan tradisi di Selat Melaka ini dapat dilihat dalam bidang seni, arkitektur, dan adat istiadat masyarakat Melayu. Yang ketiga adalah aktiviti perdagangan. Undang-Undang Laut Melaka bertujuan untuk menjaga keselamatan Laut Melaka daripada ancaman lanun. Terakhir, kependudukan. Akibat daripada penghijrahan pedagang daripada Arab, India, China tanpa memerlukan sebarang pasport ataupun visa, menyebabkan berlakunya proses asimilasi dan amalgamasi. Salam sejahtera, nama saya Cecilia, nombor metrik PB 23220 dan saya akan membentangkan warisan dan pendigitalan sejagat. Apakah itu warisan? Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi keempat, warisan merupakan sesuatu yang diterima secara turun-menurun oleh seseorang dengan sesuatu kelompok masyarakat daripada generasi terdahulu. Apakah itu pendigitalan sejagat? Pendigitalan sejagat adalah proses yang mendigitalkan seluruh dunia. Pemeliharaan warisan adalah sesuatu perkara penting pada era globalisasi yang penuh dengan perbedaan nilai, budaya dan kepercayaan secara bebas dalam kalangan masyarakat. Teknologi maklumat serta media digital juga berpotensi dalam mengakis warisan negara. Berita tentang pendigitalan masyarakat bersediakan kita idea pendigitalan masyarakat dengan suatu permulaan yang baik untuk tahun 2020. Perkembangan teknologi dan maklumat dan media digital ini telah mendatangkan implikasi positif dan negatif kepada perkembangan sesebuah masyarakat berdepan dengan cabaran dia. Dari aspek negatif, diimbangi bahawa elemen yang tidak baik dan menyalahi etika akan diserap masuk dalam sesuatu komuniti lalu melahirkan satu peradaban yang menyalahi etika dan norma masyarakat. Ia dapat dilihat melalui penjajahan dari segi pemikiran dan berbagai budaya diserap masuk dan diterima pakai sebagai norma baru masyarakat. Dari aspek positif pula, kesan media digital ini dapat meningkatkan jaringan komunikasi, mendekatkan masyarakat dari seluruh dunia, mendedahan terhadap mengenali latar belakang etika dan peradaban masing-masing, membolehkan manusia untuk memupuk rasa kesepahaman antara satu sama lain dan membuka ruang kepada perkongsian ilmu tanpa sepadan. Hal ini didorong oleh keadaan saling bergantungan untuk kelangsungan hidup kerana tidak ada individu maupun kelompok yang sempurna kebolehan, keupayaan dan kehendak naluri mereka dalam usaha memenuhi keperluan hidup masing-masing. Ini boleh dilihat dalam pengaruh media melalui rancangan reality television seperti American Idol, X Factor dan sebagainya. Iaitu pemenang rancangan tersebut diangkat menjadi ikon atau idola remaja dan belia di seluruh dunia. Pengaruh dalam bentuk penciptaan gadget komunikasi seperti iPhone dan Android melalui rakaman gambar, video, menjadikan sistem komunikasi semakin mudah, murah, menarik dan mengasyikkan. Tiada lagi penggunaan kamera yang besar dan berat serta gambar hitam putih dan kaku. Penggunaan jaringan komunikasi juga menjadi lebih meluas dan tanpa sepadan, tanpa henti dengan penggunaan Facebook, WhatsApp, Instagram dan Twitter. Okey, seterusnya saya akan membentangkan tentang etika dan peradaban masyarakat kepelbagaian. Seperti mana yang kita tahu, Malaysia mempunyai masyarakat yang berbilang kaum. Antaranya adalah Melayu, Cina dan India. Maka dengan itu, setiap kaum tersebut mempunyai etika dan peradaban tersendiri. Bagi masyarakat Melayu, etika dan peradaban mereka bergantung dan berkait dengan agama Islam. Banyak adab diturunkan oleh nenek moyang masyarakat Melayu sejak dahulu dan kekal sehingga kini adalah dengan memberi salam. Itu adalah contoh satu etika yang diamalkan oleh masyarakat Melayu sehingga kini yang diturunkan oleh nenek moyang mereka. Seterusnya adalah orang tua atau ibu bapa perlu dihormati, misalnya membongkok di depan mereka ketika lalu di depan mereka. Dan tidak boleh meninggikan suara. Seterusnya adalah masyarakat India. Masyarakat India banyak berkait rapat dengan agama Hindu dan Buddhis. Adab yang perlu diikuti dan diamalkan oleh masyarakat India adalah
Mereka juga mengamalkan berdoa sebelum makan, namun bukan semua masyarakat India mengamalkan kerana berdasarkan school of thought. Seterusnya, mereka perlu meminta diri selepas sesuatu pertemuan. Semasa bayi dilahirkan, si ayah harus pergi ke kuil dan menemui Sami untuk menanyakan bintang dan nama yang sesuai bagi bayi tersebut. Selepas 16 atau 31 hari, cukur jambul dilakukan dan Sami akan pergi ke rumah keluarga tersebut untuk makan. Seterusnya, aspek perkahwinan pula, perempuan perlu merisik lelaki. Perempuan perlu pergi merisik lelaki untuk bertanyakan tentang bintang dan tarikh lahir lelaki, dan seterusnya berjumpa Sami bagi mengetahui sama ada mereka boleh berkahwin atau tidak. Masyarakat India mempunyai beberapa suku kaum seperti Malayam, Telugu, Sri Lanka dan mempunyai adab serta adat yang berbeza. Okey, seterusnya adalah masyarakat Cina. Masyarakat Cina menjadikan ajaran atau falsafah sebagai asas dalam kehidupan harian mereka. Antara ajaran yang diamalkan oleh masyarakat Cina di Malaysia adalah Taoism. Tao, jalan aturan semula jadi yang harmoni bagi semua benda. Seterusnya, manusia dan alam semula jadi tidak boleh dipisahkan, dan keseimbangan alam melalui unsur yin iaitu gelap dan yang iaitu cerah. Seterusnya, Confucianism, ajaran moral yang dinisbahkan kepada Kung Fuzu. Li memberi panduan berkaitan aturan sosial dan hubungan antara ahli masyarakat mengikut aturan sosial. Seterusnya, Yi menekankan kepada kepentingan tindakan seseorang itu betul lebih utama daripada melihat kepada kesan tindakan. Dan Jen iaitu nilai utama dalam etika Konfusius ialah belas kasihan sesama manusia. Sebagaimana masyarakat Melayu, masyarakat Cina di Malaysia juga mempunyai adab-adab yang tertentu yang diwarisi daripada nenek moyang mereka dahulu. Antaranya ialah adab semasa makan. Semasa makan, seseorang itu perlu menunggu sehingga semua ahli keluarga datang, barulah mereka boleh mula makan. Adab tersebut adalah menjadi perkara biasa bagi mereka berbincang mengenai masalah dan berkongsi pengalaman semasa di meja makan. Dalam hal ini, orang tua atau orang yang lebih tua perlu dijemput makan dahulu, barulah diikuti oleh orang muda yang lain. Orang Cina menggunakan penyepit untuk mengambil makanan dan hanya boleh menyepit satu jenis lauk sahaja bersama nasi.